Okey, dari segi tadi ada jenis gelombang, kita berjenis yang pertama itu progresif dengan pegun. Yang kedua kita bincang gelombang mekanikal dengan gelombang elektromagnet. Okey, ini dari segi bentuk arah pergerakan zarah pula kan. Jadi jenis gelombang juga dikategorikan kepada dua, iaitu gelombang membujur dan gelombang melintang. Jadi gelombang membujur maksud dia arah getaran zarah selari. Selari dengan arah perambatan gelombang. Jadi tangan kamu ni akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dan kanan. Dan gelombang akan bergerak ke kanan. Okey. Kalau dia bergerak kiri ke kanan, ini paksi apa? Paksi X ke paksi Y? Siapa boleh jawab? Paksi X ke paksi Y? Dia bergerak kiri ke kanan ni. Paksi X. Ya, bagus. Paksi X. Ya. Dan tentu paksi X kan. Jadi paksi X arah perambatannya pun ke kanan. Ke kanan tu adalah paksi X. Jadi kita kata dia selari. Tu maksud selari tu kan. Okey, dan ada sini lambda. Lambda ni adalah jarak di antara mampatan dengan mampatan. Nanti kita akan bincang lagi ya. Saya tunjuk sikit je kan. Okey, gelombang melintang pula itu tadi selari, yang ni zarah, arah getaran zarah berserenjang dengan arah perambatan. Jadi kita bergeraknya macam ni, atas ke bawah, dan tentu paksi Y, dan gelombang akan bergerak ke kanan. Ke kanan maksudnya dia membuat sudut 90 darjah. Paksi Y dengan paksi X ni paksi Y, dan arah perambatan paksi X. Jadi kita kata dia berserenjang. Okey, fasa yang ada pada gelombang membujur ialah mampatan dan regangan. Kita akan nampak ada mampat, ada regang, ada mampat di sini. Okey, begitu juga dengan gelombang melintang. Kita ada dalam keadaan macam ni. Jadi kamu pun tahulah, ini adalah puncak dan ini adalah lembangan. Dalam kes inilah. Okey, apa itu panjang gelombang? Panjang gelombang ialah jarak di antara dua mampatan untuk gelombang membujur. Mampatan ataupun regangan. Okey. Jadi kita tengok sini, yang lambda yang kita buat ni, lambda ni adalah panjang gelombang, simbol untuk panjang gelombang, mampatan dan juga di tengah-tengah mampatan. Maksudnya dua fasa yang sama, jadi dikira sebagai panjang dipanggil sebagai lambda. Begitu juga dengan yang berikutnya, itu jarak di antara apa ni? Lembangan dengan lembangan. Dihasilkan lambda. Okey, boleh faham Okey, kita teruskan lagi kan. Kita teruskan. Okey, ini sekiranya, ni sama tadi, kita cerita tadi, arah perambatan gelombang. Okey, ini bila gelombang bunyi berpindah kepada telinga. Jadi sebenarnya berlakunya mampatan regangan pada molekul-molekul udara. Dia akan mampat, regang, sehingga sampai ke telinga kamu, dan genggaman telinga kamu akan bergetar. Mampat, regang. Jadi, terus sampai ke otak lah. Okey kan? Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Yang ni pula. Ni cikgu dah cakap tadi lah kat kamu kan. Ini arah perambatan. Ini arah getaran gelombang. Arah getaran ini adalah arah perambatan yang menyebabkan terhasilnya sudut 90 darjah ataupun berserenjang. Apa kesimpulan sini? Kedua-dua ni adalah membawa tenaga. Ini sifat gelombang. Jirim tidak dipindahkan. Okey. Kita sambung lagi ni kan. Sambung lagi jenis gelombang ni. Okey, gelombang membujur dengan gelombang melintang. Tadi kita bincang. Kita bagi contoh. Gelombang membujur contohnya ialah banyak kepada gelombang mekanikal. Sebab gelombang membujur ni perlukan medium. Jadi cikgu nak bagi senang ingat, cikgu dengan PUS. PUS, PUS maksudnya gelombang bunyi. Gelombang bunyi ni frekuensinya rendah. U, ultrasound, frekuensi tinggi. S, sonar, frekuensi tinggi. Ini contoh-contoh yang kamu kena tahu berkaitan dengan gelombang bunyi yang kita kenali dengan nama gelombang mekanikal yang perlukan medium untuk merambat. Okey. Gelombang melintang, dia ada contoh gelombang air. Gelombang air ni kita kata gelombang mekanikal. Kenapa? Sebab dia perlukan medium merambat. Jadi medium dia apa? Air lah. Jadi gelombang ni dipanggil satu satah. Dia merambat dalam keadaan satu satah. Tak macam gelombang elektromagnet. Kalau gelombang elektromagnet, dia bergerak dalam keadaan dua satah. Itu medan elektrik dan medan magnet. Sebab tu panggil dua satah kan. Okey, inilah kaedah nak ingat dia. Radio wave, microwave, infrared, visible light kan, ataupun ultraviolet, X-ray,
dan gamma. Ni Running Man in Vietnam use X-ray gun. Visible light pula ataupun cahaya tampak. Cahaya tampak kamu boleh tengok itu mock view, merah, oranye, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Kita boleh tengok sini Ini susunan ni berdasarkan frekuensi dan juga lambda berdasarkan bukan saja-saja cikgu susun Okey. Okey, muka gelombang. Muka gelombang definisi dia. Apa tu muka gelombang? Muka gelombang ni kita boleh lihat iaitu garisan yang menyambung semua titik pada fasa yang sama. Tu kalau tanya apa definisi muka gelombang, mungkin kamu tak boleh nak faham lagi. Kita akan tengok contoh lagi Okey, gelombang membujur biasanya kita tak nampak. Memang tak nampak lah. Siapa nampak gelombang bunyi? Tentu semua tak nampak lah. Kalau kamu nampak, bagi tahu cikgu lah. Memang pelik lah Okey, kalau gelombang melintang, dia ada dua. Gelombang elektromagnet dianggap tidak nampak. Walaupun gelombang cahaya merah, oranye, kuning nampak warna dia, tetapi kamu tak nampak gelombangnya. Jadi kita tak nampak gelombang ni. Yang kita nampak ialah dengan jelas itu gelombang air. Jadi kita buat kajian dalam eksperimen, banyak-banyak kajian, kita guna gelombang air sebagai panduan kita untuk mengkaji sifat-sifat gelombang dengan menggunakan tangki riak ataupun ripple tank sebab kita boleh nampak sifat gelombang dekat tangki riak. Okey, boleh faham ya? Okey, boleh clear Boleh tak? Minta respon sikit, boleh Boleh, ya boleh. Alhamdulillah.